pula terlampau sedih bila kita tak dapat sesuatu. Kenapa? Sebab itulah dunia. Yang kita duk dapat sedang rugi, itulah dunia. Maka bila dunia, dia tak boleh ada sifat macam tu, terlalu gembira dan terlalu sedih pula. Dapat kesenangan, kita ucap syukur, biasa aja. Tak dapat sesuatu, kita relax aja. Sebab itu hanya penghidupan di dunia. Teringat saya satu tulisan Al-Fadhil Ustaz Somad Indonesia. Ustaz Somad pernah tulis dalam bukunya Bid'ah, buku yang saya dapat dihadiahkan oleh abang saya Ustaz Salahuddin yang sedang buat PhD sekarang dengan sebuah universiti di Indonesia. So hari itu dia pergi, dia dapat kitab tu. Saya cari di Malaysia tak ada. Kitab tajuk Bid'ah, cantik kitab. So dalam tu adalah tulisan kata-kata Ustaz Somad. Antaranya dia sebut, kalau kamu dapat kesenangan atau kamu tak dapat sesuatu, janganlah kamu rasa kecewa, sebab ia hanyalah setitik air yang melekat di jari sahaja. Kan cantik. Lautan tu luas, itulah rahmat, itulah ilmu Allah. Hak kita dapat tu celuk jari tu je. Hak kita dapat senang tu, hak jari itulah, hak titik kat jari itulah. Kalau kita senang pun banyak tu, kalau kita rugi pun rugi banyak tu. Gaduh. Tu dia. Luar lagi syurga duk tunggu kita. So kata Sayyidina Ali, kamu dapat kesenangan tidak terlalu seronok. Kamu dapat, kamu tak dapat pun kamu relax aja. Sebab itulah penghidupan dunia. Itu makna zuhud Sayyidina Ali. Satu. Dua, berkata Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang cukup haibat, lahir selepas Rasulullah wafat, pernah menyusu. Ibu susunya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut ulama yang paling cantik sekali. Itulah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah adalah isteri Nabi yang paling akhir meninggal dunia pada usianya 85 tahun, disolat jenazahkan di Masjidin Nabawi oleh imamnya Khalifah Marwan dan dikebumikan di Baqi'. Maka salah seorang anak susuannya ialah Imam Hasan Al-Basri. Allahu Akbar. Imam Hasan tabi'in, tetapi gurunya para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, di guru dia, Ibnu Umar. Dan dia tak sempat jumpa Rasulullah. Imam Hasan Al-Basri telah berkata, jika ia melihat orang lain, ia akan berkata, dia lebih baik daripada aku. Tu zuhud. Tu kata Imam Hasan, zuhud tu ialah engkau tak rasa diri engkau ni tak ada apa. Engkau tengok orang lain, engkau kata orang lain tu lebih baik daripada engkau. Itulah zuhud. Allahu Akbar. Tak ada apa, kita rasa kita tak ada. Tengok orang lain, dia lebih baik daripada aku, ya Allah. Tu zuhud, kata Imam Hasan Al-Basri. Dan memang itu sifat yang mulia, merasakan orang lain lebih baik daripada kita dan merasakan diri kita ni terlalu banyak dosa. Allah,
Itulah yang pernah Sayyidina Ali sebut, ya Allah, jadikanlah diriku ini kecil pada pandangan mataku. Sayyidina Ali pernah doa tu. Sayyidina Ali kata, jadikan diri aku paling kecil dalam pandangan mata aku. Tak ada apa. Allah bagi semuanya rahmat, kasih sayang dia yang tidak bertepi. Subhanallah. Allah bagi semuanya nikmat yang tak mampu kita nak ucap dengan pembalasan pujian, tuan-tuan. Teringat saya sepotong ayat. Nak cerita apa? Nak cerita bila Sayyidina Ali kata, jadikan aku ya Allah kecil pada pandangan mata aku. Dengan maksud nak ajar kita ni tak ada apa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurniakan kepada kita, yang kita tak tahu nak balas macam mana. Kalau kita terima, kita guna budi Allah, kita guna sekejap, pinjam nak bagi faham, tak tahu nak balas. Jadi saya baca hadis, nak sebut dulu haibat Allah Ta'ala yang kita tak mampu nak kata apa. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya tertarik ketika Ibnu Kathir di dalam tafsir Al-Quranul Azim, dia menafsirkan ayat 27 daripada surah Luqman. Subhanallah. Tuan-tuan muslimat, inilah Allah. Pandanglah, renunglah diri kita setelah kita dengar ayat ini biiznillah. Dan kemudian saya nak baca sepotong hadis. Allah kata, walau annama fil ardh, kalaulah ada di bumi, kalaulah kamu manusia boleh buat apa dia? Min syajaratin aqlam, seluruh pokok kayu kaya, seluruh pokok di bumi. Bukan fi Pulau Pinang, fil ardh, seluruh syajara, pokok kayu di bumi, kamu jadikan dia aqlam. Qalam, pena. Aqlam jamak, pena. Kamu jadikan batang-batang kayu, pokok-pokok kayu di seluruh dunia, kamu jadikan dia pen. Dah pen kena ada dakwah. Allah kata wal bahru, dakwah dia lautan. Kamu gunakan 7 lautan. Dok ada ni, ambil pokok kayu jadikan pen. Dakwah dia ialah wal bahru, laut. Tulis apa? Tulis ilmu Allah, tulis rahmat Allah, tulis pemurahnya Allah, tulis kasih sayang Allah, tulis asma Allah, tulis sifat-sifat Allah, tulis amarah murka Allah, tulis segala tentang Allah. Kering lautan, lautan kering. Duk ada ni tak habis tulis. Allah kata lagi, yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ingat habis lah. Allah kata yamudduhu min ba'dihi, aku tambah lagi selepas itu 7 abhurin, laut. 7 lautan guna dah. Pokok kayu pen guna dah, semua jadi pen. 7 lautan kering. Dok ada lagi. Ilmu Allah, rahmat Allah tak habis tulis lagi. Allah kata
aku tambah lagi sab'atu abhurin, aku tambah lagi 7 lautan lagi. Tulis. Ma nafidat kalimatullah, la ilaha illallah. Takkan kering kalimat aku, tak habis rahmat aku, kasih aku, ilmu aku, sifat aku yang hebat, asma aku. Kamu tulislah. Kira jadi 14 lautan, senang faham. Nak buat apa? Itulah Allah. Apa dah kita? Sampai Nabi bersabda. Ini boleh rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir dalam surah Luqman ayat 27. Sampai Nabi bersabda, la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Nabi kata beginilah, aku tak tahu ya Allah. Kalau bahasa kita lah, la uhsi sana'an 'alaika, ni aku puji engkau ya Allah. Kalau bahasa kita, Nabi kata, ni aku puji engkau ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tengok nikmat, dapat nikmat, puji. Ni aku puji engkau ya Allah. Sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Aku puji engkau ni ya Allah. Aku pun tak tahu sampai ke tidak darjat standard puji engkau. Itu dia. Nabi apa? Nabi kata, aku pun tak tahu ya Allah. Aku puji engkau sampai ke tidak pada hak yang sebenar. Aku memuji engkau ya Allah. Sebab kama asnaita 'ala nafsik, seperti mana engkau sahaja ya Allah yang maha mengetahui memuji diri. Itu doa Nabi. Makna apa? Nabi sendiri tak tahu standard apa nak letak bila puji Allah. Punya dahsyat yang nikmat Allah. Nah, itu maksudnya. Yang kita dok puji, tak tahu sampai ke tidak darjat. Allahu akbar. Nak kata haibatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. So apa kita? Pandang diri kita kecil pada pandangan mataku, kata Sayyidina Ali. Kata Imam Hasan, kau pandang orang lain. Orang lain lebih hebat daripada kau. Orang lain lebih hebat daripada kau. Orang lain lebih baik daripada kau. Itulah zuhud. 2. 3. Kata Sufyan bin Uyainah, seorang waliullah, dia kata, dapat nikmat bersyukur, kena musibah bersabar. Itulah zuhud. Faham tu kan? Simple. 4. Sufyan Ats-Tsauri, zuhud itu ialah pendek angan-anganmu. Itulah zuhud. Simple lah. Sufyan kata, Sufyan Ats-Tsauri, waliullah, seorang wali. Dia kata zuhud ni pendek angan-anganmu. Ini dah tahun baru, setahun lagi umur, duk berangan apa kita? Nak duduk istana. Berangan apa lagi? Rumah 6 tingkat. Umur dah 60 lah. Rumah kata belah, kubur kata mai, welcome. Tunggu apa lagi? Ni tahun baru mana apa, setahun lagi umur. Allahu akbar. Duk berangan apa lagi? Kahwin dengan anak raja. Ada raja Gopal. Berangan apa lagi? Tak ada masa dah tuan-tuan nak berangan apa. Melainkan memikirkan alam barzakh, melainkan memikirnya sempitnya kubur, melainkan memikirkan amal apa aku nak tambah lagi ni. Kan duk berangan tak pasal-pasal, teringin lagi, meleleh lagi ayat liuk dengan dunia ni. La ilaha illallah. Tapi rokok duk steady. Umur 60 lebih lah, 70 lah.
Pendek angan-angan, kata Sufyan Ats-Tsauri, berhubung dengan dunia, itulah zuhud. Kata Imam Ahmad, last sekali, kata Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud itu 3 tingkatan. Pertama, zuhud orang awam. Dia macam puasa. Zuhud orang awam. Saya, tuan-tuan muslimat, apa dia zuhud orang awam? Meninggalkan yang haram. Haram tak buat. Arak tak minum, judi tak, apa semua tak ada lah. Alhamdulillah, Kedah tak ada dah judi. Start kemarin 1 Januari, alhamdulillah, tenang, damai, aman. Aku nak pergi Sungai Petani, dah macai apa tak ada lah. Dia tak teringin, dia tinggalkan benda haram. Tak ada dia. Maksiat mungkar, arak, judi, apa, riba, rasuah, dia tak mau. Dia tinggalkan yang tu. Itu dia panggil zuhud orang awam. Baru orang awam, level awam kita. SPM grade 3. Kalau dalam kitab hikam, dia panggil al-ibad. Golongan al-ibad. Baca kitab hikam, golongan al-ibad. SPM grade 3. BM 7, Maths 8, Biologi 8. Semua celah hidung kan. Adalah sijil am pelajaran, adalah layaklah SAP, GCE tu layaklah. Tak ada lah, boleh lah kerja je gilang apa boleh lah, adalah rezeki. Tapi level bawah akan SPM grade 3 hampir minta general manager. Mana masuk akal? Tak boleh lah. Level orang awam, zuhud orang awam. Kata Imam Ahmad, apa dia? Dia tinggal hak haram. Tu baru level awam. 1. 2, level nombor 2 ialah zuhud orang alim. Ni naik sekupang sikit. Apa dia? Dia meninggalkan berlebihan dari perkara halal. Hak haram dia tak buat. Hak halal dia tak gila kan? Itu zuhud orang alim. Dia tak, kalau makan tu dia akan berhenti bila 6 kali sendawa baru berhenti. Mampu ya. Tu pun tak berhenti lagi, terbikai pula. Terbikai pula. Sendawa 6 kali lah. Berjalan tu ayak goyang, ayak dalam perut, bunyi ayak. Terbikai pula. Berhenti. Tak habis lagi. Sampai dia makan terbikai. Lepas tu pokok. Tuan-tuan, zuhud orang alim, hak halal dia tak berlebihan, dia ambil ala kadar. Itu zuhud orang alim. Boleh sampai tahap tu, boleh. Tapi muka hampa dengan muka aku sama kan? Pasumur tu baru muka 5 kan? Nasi lambat, ambil pasumur. Ambil pasumur, baru nasi. Nak tunggu apa zuhud orang alim ke tak? 24 hari bulan 3 1 Ramadan, celah tu apa tunggu? Nak tengok zuhud orang alim. Ngaji kitab ni relai lah. Nak tunggu kita zuhud orang alim dah. Tunggu buka puasa akhir Khamis 24 hari bulan Mac 1 Ramadan. Tunggu. Dia nak waruk ke tak waruk? Waktu iftar tu kurma ke ngayak, ataupun memang dia balon tu kira maghrib tu kira sendawa 16 kali ya. Tuan-tuan muslimin muslimat, tak kata saya pun serupa tuan-tuan. Sama kita pun bab tu kita kalah sungguh. Maka meninggalkan yang halal secara berlebihan, bukan tak ambil, tapi dia lebih kurang makan, tak banyak, sikit-sikit. Itu zuhud orang alim. Boleh biar tahap ni? Boleh. Tapi kena mujahadah lah. Maklumlah waktu azan iftar tu murtabak, ayak cendoi, ni dia gelas tu bagayak. Tuan-tuan,
Siang tu pula punya panas 38 darjah Celsius. Pi kita. Ayak TO tak minum sembang. Dia cendol. Allah. Itulah kita. Zuhud orang alim. Itu nombor 2. Termasuk zuhud orang alim tidak membiarkan tabung berjalan, melainkan diisinya. Yang tu aku abang. Itu saya abang, bukan kita. Maka zuhud orang alim nombor 2. Apa dia? Yang halal dia tak kalut sangat. Dia tidak berlebihan dalam perkara halal. Di samping haram dia tinggal. 2. Dan yang ketiga, ini paling tinggi, kata Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud orang yang arif, puak-puak al-arifin, yang mengenal Allah. Apa dia sifat dia? Mereka meninggalkan sesuatu yang menyibukkan diri dari mengingati Allah. Tengah basuh kereta orang azan, contoh. Agak-agak boleh tinggal tak kereta? Jawab sendiri. Lenggang sikit ya, semayang celah TV boleh. Kan? Tak ada masalah. Wah, semayang jemaah fardu kifayah je, bukan fardu ain. Dah ada 2-3 orang kampung pertama main semayang berjemaah asar, lain lepas dah tanggungjawab. Fardu kifayah, orang lain buat, aku tak payah. Dia punya rosok tayar. Orang dah azan tu, gagak tu boleh tinggal. Boleh tinggal zuhud al-arif. Tengah makan nasi, berhenti, ambil wuduk pergi masjid, tinggal nasi, balik lagi sambung. Gagak boleh tak? Okok suku padam, lagi sambung lain. Hai, bukan mudah tuan-tuan. Zuhud orang alim, ia zuhud orang paling tinggi al-arif, ialah dia meninggalkan perkara yang menyebabkan dia nanti jadi kalut nak ingat Allah. Hak sibuk dia daripada ingat Allah, dia tinggalkan segera. Kalau boleh buat tu ya. Baik itulah kita kena budget time. Baik itulah penting management in time. Kita kena urus masa, nak makan bila, nak berehat sekejap bila, nak tidur sebelum zuhur bila, nak ambil kekuatan sikit. Kita kena budget time, baru kita boleh susun. Jangan main rendah aja. But management in time is very important, supaya kita duduk pada kelas pertama. Apa dia? Kalau bab solat jemaah, orang yang duduk kelas pertama ialah orang yang siap berwudu sebelum azan berkumandang. Itu kelas pertama. Siap dah. 1.19, 1.21 Zuhur, 1 suku dia sampai masjid, siap wudu. Orang kelas pertama. Masuk tahiyatul masjid, tunggu azan. Itu kelas pertama. Dia siap berwudu, belum azan lagi. Kelas kedua, azan aja baru dia berwudu. Itu jatuh nombor 2. Baru dia pergi masjid. Azan, kelam kabut, pergi wudu, pergi masjid, sembahyang berjemaah. Itu jatuh nombor 2. Kita nak buh nombor 1 kita. Jaga. Ini penaksiran zuhud. Sedikitlah banyak sebenarnya. So jangan kita misunderstanding kepada masalah zuhud. Zuhud bukan orang pijak semut tak mati. Zuhud ni dia mengambil dunia, tapi dia reti nak handle dunia macam mana. Begitu. Baik. Pertama tadi zuhud. Kedua, hidup menuju tujuan hidup adalah akhirat. Maka dua benda kata orang-orang barat akan menyebabkan pelakunya membelakangi dunia. Kan silap tu, kan salah tu. Sedangkan fokus kepada akhirat, itulah positive thinking. Melupakan akhirat adalah negative thinking. Kena faham. Fokus kepada akhirat, itulah pemikiran positif. Sebab, kenapa? Kerana dia tahu ending dia akhirat, bukan dunia.
Dunia dia tompang sekejap. Dia tahu bahawa akhiratlah segala-galanya. Dia nak bahagia ke, dia nak celaka ke, penentuan dia nanti di akhirat. Walaupun di sini mazra'ah, tempat dia bercucuk tanam di sini. Maka Barat kata, bila kamu fokus pada akhirat, kamu sebenarnya membelakangi dunia. Salah. Ni orang Barat cukup perangai hulu. Sebab bagi mereka dunia lah segala-galanya. Baik, sambung. Merendahkan urusan dunia. Ada zuhud, kemudian tujuan hidup akhirat. Ini semua merendahkan dunia. Orang Barat melihat dunia ni besar. Orang beriman melihat dunia tak ada apa. Ad-dunya jannatul kafirin wa sijinil mu'minin, atau kama qala rawahu Muslim an Abi Hurairah. Kan Nabi sebut dunia ini bagi orang kafir syurga, bagi orang beriman laksana penjara. Itu kan Nabi ajar kita. Orang kafir dunia ni syurga. Bila kata syurga, ma tashtahi anfusukum, itulah sifat syurga. Apa dia? Mintalah apa semua dapat. Tak ada larangan dah dalam syurga. Maka Nabi kata orang kafir dunia ni syurga bagi dia. Dia nak buat apa dia buat? Nak bohong ke, nak menipu ke, nak menjaga darah haram ke, syurga bagi dia. Kita tak boleh. Sebab syurga, sebab dunia bagi kita as-sijin. Kita mesti jadikan dunia macam sijin, macam penjara. Iaitu kata ulama, kita seolah-olah mesti berlagak menjadi banduan. Bila kata penjara, tentulah ada undang-undang. Bila kata penjara, mestilah ada dia punya peraturan. Pakaiannya, makanannya, hubungannya, keluarganya nak jumpa apa semua, ada undang-undang dia. Tak boleh suka hati. Nah, kita hidup di dunia macam penjara. Orang penjara ada pakaian dia. Orang penjara ada menu makanan dia. Orang penjara ada waktu rehat, tidur, bekerja dan sebagainya. Begitulah kita. Nak pakai apa? Tutup aurat. Nak makan apa? Halal dan thayyibah. Semuanya Allah letak undang-undang. Jangan meredah. Tak boleh. Salah. Sebab redah tu orang kafir, kita orang beriman. Mestilah menjadikan dunia laksana penjara. Yang haram kita jangan usik, yang halal kita ambil. Begitu Islam mendidik. Maka bila tujuan akhirat, oh ini merendahkan urusan dunia. Kenapa? Sebab bagi kafir dunia lah segala-galanya. Kita tidak. Kita diajar mengambil dunia, tetapi tidak boleh letak dunia dalam hati. Itu kata Imam Ghazali. Dunia hanya di tangan, kata Imam Ghazali, bukan di dalam. Bila kita letak dunia dalam hati, itu yang kita punah. Itu yang kita akan musnah. Sebab dunia dalam hati, maka kita langgarlah semuanya. Penipuan, pembohongan, apa saja kita tak peduli dah. Sebab kita punya ingatan ialah pada dunia. Jawatan, itu dunia. Harta, itu dunia. Sebab itu Rasulullah tolak tawaran-tawaran daripada Utbah. Jawatan jadi pemimpin, jawatan harta, nak kahwin, macam-macam. Nabi menolak. Sebab Nabi tahu, kalau aku ambil yang ini, Islam entah ke mana. Kita diajar fikir Islam, bukan fikir jawatan. Kita diajar memikirkan Islam nak jadi apa. Kita diajar oleh Allah fikir tentang Islam. Itu yang Hasan Al-Banna sebut, jangan biarkan 24 jam hidupmu berlalu tanpa fikir tentang Islam. Ada langsung 24 jam fikir makan, fikir dunia. Apa nak jadi dengan Islam? Tak pernah fikir. Apa nak jadi nasib umat Islam? Tak pernah fikir. Macam manalah hukum Islam dalam Quran ni boleh buat ke tidak? Tak pernah fikir.
Yang dia fikir dunia makan pangkat jawatan. Allahu Akbar. Hancur hidup lagu tu. Sebab tu mesti fikir tuan-tuan. Memikirkan bagaimana Islam untuk dapat kita terjemahkan. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu wahai Muhammad kepada agama yang lurus, yang hanif, yang Allah mencipta agama ini. Fitratallahi allati fatara an-nas, yang setiap manusia fitrah boleh terima Islam. Ayat 30 surah Ar-Rum, Allah Ta'ala sebut Islam. Orang bukan Islam boleh terima, syarat mereka faham Islam. Kita tak paksa, tapi boleh terima sebab sifat fitrah. Kena faham. Fikir macam mana tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka kata ini merendahkan urusan dunia. Sambung. Dan memandang orang yang bekerja untuk dunia itu menyimpang dari ajaran Allah, dari ajaran Allah dan menuju kehidupan yang kekal. Maksud dia ialah bila kita fikir akhirat, kita sebenarnya sedang menyimpang dari ajaran hidup yang sebenarnya, dan kita ni sebenarnya sedang seolah-olah membelakangi dunia. Reverse the clock lah kata orang. Kita seolah-olah sedang memutar jarum ke belakang. Kalau fikir halal haram ni, kita sedang reverse the clock. Kita sedang memusing jarum ke belakang. Apa ramai orang kafir cakap macam tu. Kita nak maju, kita tak perlu agama. Salah. Karl Marx dalam Das Kapital. Karl Marx ni Yahudi Jews. Karl Marx menyebut dalam bukunya Das Kapital bahawa agama adalah candu bagi masyarakat. Macam kita bagi candu kat orang, khayal orang. So agama ni mengkhayalkan orang. Golongan agamawan ni yang mereka level penunggang-penunggang agama ni, yang biadab mulut ni, ini golongan ni mengkhayalkan masyarakat dengan agama. Sebab agama ni candu, kata Karl Marx. So tak perlu agama. Itulah ada seorang tua dulu yang sebut syurga ni rasuah. Kan? Orang suruh berehat tak mau. Deposit hilang dah. Dia abad baru ni 2 hari 3 hari lepas dalam paper, ada orang suruh saya pergi masjid, duduklah, dah tua dah. Dia tak mau. Betul nak kata apa? Dia tak mau. Dia nak fikir lagi negara ni. Mak Datuk. Ada dia jawab. Ada orang, apa nama mereka, apa nama, suruhlah dia berehat. Duduklah masjid, pergi umrah, duduk Mekah 6 bulan dia. Dia macam tak apa setuju statement tu. Sebab dia mesti memikirkan tentang dunia negara Malaysia. Dah lah untuk duit. Atuk, dah lah. Bawa-bawa lah berehat. Lama mana nak fikir dunia ni. Umur dekat 100. Kadang kita kesian tuan. Dia datang dalam sifat kesian kita. Piti on him, kadang-kadang kita fikir. Sudah-sudahlah. Deposit pun dah tak dapat, dah hilang. Dah lah, cukup dah. Lama mana dah. Kan? Cukup dah. Lama dah. Dulu ada abang kan waktu teriak. Lama dah. Bukan jawatan tu kan. Dah memang dah lama dah pun dah lah tu. Cukup lah. Kalau kita jadi dia lah. Setahun tu Mekah. Kan? Duit tu ada. Tunggu apa lagi biar mati di Mekah tu. Mati depan Kaabah. Tapi dia abang dia tak mau, dia tak ada. Dia banyak benda dia nak fikir. Tak tahulah aku. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, kita nak sebut apa dia. Islam begitulah. Tak ada kata membelakangi dunia. Sampai itulah yang mereka sebut agama ni candu bagi masyarakat. Rosak masyarakat dengan agama. Tuan-tuan, tak percaya Tuhan, God does not exist. Itulah yang berlaku pada Stalin.
Ketika anak perempuan dia menceritakan satu peristiwa ketika Stalin nak habis nyawa, Stalin yang akan membunuh pemimpin ni, revolusi Bolshevik ini, yang membunuh ribuan umat Islam di Rusia dalam peristiwa Bolshevik itu, revolusi Bolshevik itu, sampai tahap tak ada Tuhan, does not exist, umat Islam dibunuh. Itu jahatnya mereka, tuan-tuan. Apa yang Vasco da Gama tak buat, Vasco da Gama yang tidak pernah kenal Melaka, Vasco da Gama pelayar Portugis yang pernah dibimbing oleh anak Raja Maghribi, anak Raja Maghribi yang pandai ilmu pelayaran. Nanti saya bawa nama anak Raja Maghribi itu, saya bawa nama dia, insya-Allah. Nanti saya bawa, ada dalam kitab saya. Anak Raja Maghribi yang ajar Vasco da Gama pelayaran di lautan. Kan dia reti. Tapi apa dia buat? Bila dia dah pandai, dia tangkap 700 jemaah haji yang sedang naik kapal haji. Tangkap, buh dalam bukat, campak dalam laut. Dunia menutup cerita ni. Tu zaman Vasco da Gama sebelum Melaka jatuh 1511. Umat Islam yang begitu naik haji, naik kapal, 700 orang dibunuh oleh Vasco da Gama dalam satu pukat jaring. Mereka tangkap, mereka rendam dalam laut. Dia celaka perempuan. Islam tak pernah ajar begitu. Hormat orang lain, hormat agama lain, tapi mereka biadab dengan kita sampai ke tahap tu. Tak percaya Tuhan. Apa kata anak perempuan Stalin? Aku dengar ayahku berkata ketika nyawanya hampir habis, wahai Tuhanku, I am suffering, aku sedang terseksa. Tapi dia sebut, oh my God, I am suffering. Last minute nak mati, baru jumpa, oh my God, baru jumpa, oh Tuhan. Itu kata manusia. Dia tak boleh buang. Juga Presiden China, ketika China banjir, China faham komunis, komunis Mao Zedong reject Tuhan. Ketika China dilanda banjir, ni apa Jinping apa ke nama, aku pun tak apa lah, Presiden China minta kerajaan tolong be aware di coming soon raya China, tolong jaga elok-elok, kita tak mau berulang sejarah 22 bulan yang lalu. Kita dah elok dah ni, kita tak mau dah lockdown lah apa lah, tak mau. Buat pening kepala, hilang pekerjaan, jadi stres. Berapa ramai yang bunuh diri ketika Covid yang pertama melanda negara kerana stres, kehilangan kerja, duit tak ada, terjun bangunan, nak jalan tak boleh, kereta jadi beku, enjin mampus. Jaga. Tak reti nak buat, tanya Rafizi, dia banyak formula. Tuan-tuan muslimin muayyam pun dia reti, tanya dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ketika Presiden China dilanda banjir, tuan-tuan, dia tak percaya Tuhan. Dia punya empangan paling canggih dalam dunia, Yangtze Kiang, di sungai Yangtze. Yangtze Kiang, Kiang itu cakap Cina lah, sungai Yangtze Kiang. Kalau orang kata Kiang ni kira tua. Kan siman-siman itu Kiang besar, faham dah tu. Kalau Kiang faham lah. Yangtze Kiang mana sungai Yangtze. Tembok besar dia buat, dam yang paling kuat, roboh ketika China dilanda banjir. Ketika itulah Presiden dia berkata, oh my God, please save us. Jumpa Tuhan, tuan-tuan, itu perangai manusia. Dia jumpa Tuhan. Bila waktu nak mampu, dia jumpa. Waktu dia sihat, haram dia nak pergi masjid. Bila nak mati, minta orang tolong sup dia. Campak dah lokal baru tahu. Bila nak mati, minta orang tolong mandikan dia. Suruhlah dia mandi sendiri. Masjid tak mau main. Nengok masjid, menyampah, benci. Nengok tu imam meluat,
Mati minta tolong mandi, minta tolong pakai baju, pakailah keplekat anda. Kadang geram kan perempuan. Ya Allah ya Tuhan, muslimin dan muslimat, itulah mereka barat. Fikir akhirat, oh ini membelakangi dunia, menyebabkan kita boleh jadi mundur. Itulah tafsiran yang salah. Saya cuba habiskan sikit. Baik. Antara dunia dan akhirat dianggapnya sebagai dua orang perempuan yang bermadu. Kalau yang satu diberi hati, nescaya yang lain merasa iri hati pula dah. Qaradawi buat macam orang bermadu pula. Macam orang bermadu, yang seorang bagikan, yang seorang tarik muka. Dia kata Al-Qaradawi, dia kata orang barat tafsir begitulah. Dunia akhirat ni macam orang pemadu. Tak apa-apa lah orang barat. Dia tafsir sampai ke tahap itu. Buat yang ni kan dunia rugi pula. Begitu. Fikir akhirat kan membelakangkan dunia. Bagi kawan ni lebih sikit kan, yang ni tarik muka pula. Seolah-olah begitulah kata Al-Qaradawi dalam tanggapan orang-orang barat. 3. Tindak tuduhan yang disebutkan di atas memang mendapat pasaran luas di barat. InsyaAllah kita sambung sesi yang akan datang dengan membahaskan perkara yang ketiga, tetapi masih lagi di bawah tajuk kecil usaha untuk penghidupan dan kemajuan dunia. Maksudnya kalau pegang agama, cahaya akhirat, jawab dia dunia lingkup. Bahaya. Itu masih dalam perbahasan. InsyaAllah pada sesi akan datang, jumpa hari Ahad 8 hari bulan tafsir Suratul Naml. Semoga Allah menjadikan 2023 tahun yang baik, tahun menambah amal, tahun untuk kita terus istiqamah dalam perjuangan, tahun untuk terus kita minta kepada Allah supaya kita tetap istiqamah sampai bila-bila, tidak akan terliur dengan dunia yang sebentar ini. Maka ekonomi ramal, ekonomi akan teruk, itu ramalan mereka. Tetapi kita nak sebut, selagi Allah memberi nyawa kepada kita, selagi itulah kita akan terus menghidup udara ini dengan hirupan iman dan takwa, dengan tidak akan meninggalkan perintah Allah dan cuba menjadi sebaik-baiknya hamba Allah yang sejati. Itulah harapan kita. Dan ingat pesan Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, apabila umur bertambah, Imam An-Nawawi letak satu bab, iaitulah menambah-nambah amal di hujung-hujung usia. Kan setahun datang, ingat umur kita dah bertambah. So tambah amalan. Jangan kita tambah umur lagi kurang, tak mau. Itu tak mau. Tambah amal kita. Walaupun mungkin kita tambah itu dalam 10%. Kalau dulu tak rajin witir umpamanya, tunggu Ramadan aja. Why not? Kita tanam azam, witir kita buat even 1 rakaat cukup. Cuma makruh lah dalam mazhab Syafi'i, makruh. Tapi sah. Belajar buat 1 dulu. Lepas tu kan up sikit buat 3, 2 salat. Contoh. Kita upgrade kita punya amalan. Jangan sama aja. Tahun lepas 20, 22 serupa tu, 20, 23 pun sama. Apa yang sama? Sokok. Sama. Sama aja. Kok lah nak berhenti, nak kurangkan dos ke? Tak ada. Sama aja. Malahan menukar jenama rokoknya. Yang tu haru bin biru lah jawab dia. Moga Allah berkati umur kita yang mendatang dan mematikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.